Justru itu tarikh baru yang ditetapkan adalah pada 16 September 1963. Oleh itu, Persekutuan Malaysia diisytiharkan dengan rasminya pada tarikh tersebut. Pada awalnya, Indonesia mengalu-alukan cadangan Tunku untuk menubuhkan Persekutuan Malaysia. Akan tetapi, sikap Indonesia itu telah berubah apabila Parti Komunis Indonesia yang sangat berpengaruh di kalangan pemimpin Indonesia menuduh gagasan Malaysia itu sebagai satu bentuk penjajahan cara baru. Pembentukan Malaysia akan menggugat kedudukan PKI dan pengaruh komunis di Asia Tenggara. Sungguh pun demikian, pemerintah Indonesia belum mengambil sikap menentang secara terbuka sehinggalah tercetusnya pemberontakan Brunei pada bulan Disember 1962. Oleh itu, pada bulan Februari 1963, Indonesia mengisytiharkan secara rasmi penentangan mereka terhadap gagasan Persekutuan Malaysia. Mulai bulan November 1963 hingga tahun 1964, Indonesia melancarkan serangan terhadap Malaysia. Selain itu, tentera Indonesia juga telah menghantar pengintip mereka dan menjalankan kegiatan subversif di Malaysia. Mereka diarah supaya membentuk pertubuhan bawah tanah bagi menggulingkan kerajaan Persekutuan Malaysia. Memandangkan betapa bahayanya tindakan pencerobohan Indonesia itu, maka kerajaan dan rakyat telah bersatu tenaga untuk menghadapi pencerobohan itu. Malaysia telah menghantar bantahan secara rasmi kepada Setiausaha Agung PBB mengenai serangan Indonesia dan juga beberapa pencerobohan oleh tentera udara Indonesia di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Perwakilan Malaysia diketuai oleh Datuk Dr. Ismail Abdul Rahman, Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Dalam saat-saat yang genting pada akhir tahun 1963 dan awal tahun 1964, Timbalan Perdana Menteri Abdul Razak telah mengarahkan supaya disusun satu pasukan pertahanan tempatan atau Askar Wataniah. Pasukan ini akan membantu pasukan keselamatan menghapuskan pencerobohan gerila Indonesia. Bagi menangkis propaganda Indonesia yang memburuk-burukkan Persekutuan Malaysia, terutamanya di negara-negara Afro-Asia dan dunia ketiga, kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah diplomatik. Di antaranya ialah menghantar beberapa perwakilan peringkat tertinggi ke beberapa buah negara Afrika yang diketuai oleh Abdul Razak untuk menjelaskan tentang kedudukan yang sebenarnya. Dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara, kerajaan Malaysia telah mendapat bantuan ketenteraan dari Britain dan negara-negara Commonwealth lain seperti Australia, New Zealand dan Kanada. Bantuan ketenteraan dari Britain banyak ditempatkan di Sabah dan Sarawak, manakala kerajaan Australia dan New Zealand dan Kanada memberi bantuan alat senjata dan kejuruteraan. Dalam menghadapi konfrontasi Indonesia yang hebat itu, kita telah berjaya berpadu tenaga di belakang kerajaan bagi mengukuhkan pertahanan negara kita. Di Sabah dan Sarawak, konfrontasi Indonesia telah menguatkan lagi semangat perpaduan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan negara. Dengan jaminan sokongan padu daripada rakyat, kerajaan terus berusaha untuk menamatkan konfrontasi melalui rundingan sulit dengan pegawai-pegawai yang tidak berfahaman komunis dari Indonesia. Setelah berlakunya gerakan 30 September 1965 Gestapo yang mengakibatkan pihak tentera Indonesia berjaya mematahkan
percubaan rampasan kuasa yang disokong oleh Parti Komunis Indonesia, konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia mulai berkurangan. Malahan pemimpin Indonesia yang diketuai oleh Adam Malik selaku Menteri Luar telah berusaha mencari jalan ke arah perdamaian dengan Malaysia lebih kurang setahun kemudian. Pada bulan Ogos 1966, satu perjanjian perdamaian telah ditandatangani bagi menamatkan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, manakala Filipina pula telah mengiktiraf Persekutuan Malaysia pada bulan Jun 1966. Alright.